Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton video ni ataupun kerana video ni melintas. Cuma nak bagi tahu, saya nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga daripada lubuk hati yang paling dalam atas sokongan yang berlaku pada 2 hari ni. Semalam bila saya jaga di Kajang semalam, tapi agak sangat busy. Kemudian daripada situ saya ada appointment di Pantai Indah. Bila saya sampai ke Pantai Indah, saya nampak kedai tu penuh dengan pelanggan-pelanggan. Terima kasih banyak-banyak, dan saya juga nak minta maaf kalau ada mana-mana yang kurang. Kadang-kadang saya pun tak dapat monitor semua pergerakan bisnes saya. Tapi kalau ada yang komen-komen tu, bolehlah komen je. Positif ke negatif, saya terima dengan hati yang terbuka. Yang bagus tu alhamdulillah lah, yang tak bagus tu saya akan perbaiki mana-mana yang kurang. Memang saya tak boleh buat apalah, maknanya dengan staff yang ada limited staff, dan saya rasa memang ada kurang di mana-mana. Okey, saya minta maaf banyak-banyak. Jadi saya cuma janji saya akan cuba baiki dari masa ke semasa. Saya akan tambah staff dan lain-lain lagi lah. Okey, sebenarnya apa yang tertarik saya nak cerita hari ini ialah tentang tajuk hatiku tersakiti. Mungkin ramai yang mengalami masalah ni, hati-hati dia disakiti oleh orang-orang lain atau peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup dia. Tajuk ni sebenarnya dia merangkumi aspek semua kehidupan lah. Tak kisahlah sama ada kita berniaga ke, kita tak berniaga pun, kita tak berniaga ke, sebab situasi dia dalam keadaan yang sama, mungkin situasi yang berbeza. Baik, kenapa yang saya suka menggunakan tajuk hatiku tersakiti ni? Sahabat saya, seorang peniaga kedai makan. Dia ni dah meniaga 12 tahun di satu tempat yang tak perlu saya sebut. Pada asal dia dulu dia kerja lain, dia kerja kecil-kecil je, daripada kerja yang paling bawah, hanya kerja-kerja buruh ya. Tetapi selepas dia usahanya tu, dia ada peningkatan dalam hidup dia. Maka daripada dia bekerja dengan benda itu, dia jadi lebih baik dalam dia boleh menjalankan perniagaan di situlah. Tetapi pada satu ketika dia mengambil sebuah restoran. Ceritanya 12 tahun dulu. Dia mengambil sebuah restoran, Lepas itu ada satu peristiwa. Dia tidak ada basic menguruskan restoran. Restoran dia agak ramai orang, kemudian agak busy. Kemudian tukang masak dia cakap dekat dia, "Bos, you tutup shutter sekarang, kalau tidak saya berhenti kerja." Seorang pekerja mengarahkan dia tutup shutter. Masa tu baru pukul 2 petang. Jadi dia tutup shutter. Walaupun dalam hatinya berbagai persoalan yang bermain, apa tindakan dia, tetapi dia tutup shutter dalam keadaan itu. Dia rasa dia kena buat sesuatu untuk menyelesaikan perkara itu. Tidak sepatutnya seorang staff bila busy berkata begitu dengan majikannya. Mungkin ada satu cara lain, "Bos, mungkin penat sangat ke, boleh tak kita gini-gini." Tapi itu tidak berlaku dengan keadaan mengarah, menyuruh dia tutup shutter. Dan dia buat. Jadi bermula daripada itu, dia berbincang dengan isterinya dan dia pergi belajar memasak di dapur. Staff ini suruh buat ini semua, dan dia belajar, dia mengambil itu. Dan alhamdulillah, dengan satu tindakan itu beberapa tahun dulu, hari ini dia okey dan dia boleh memasak, dan kalau keadaan macam mana pun dia boleh selit masuk di mana-mana kelonggaran. Situasi yang kedua, sahabat saya juga dalam 2 minggu ni dalam minggu ni ada banyak cerita. Sebab tu saya selalu cakap, seorang kawan adalah satu dunia yang penuh pengalaman. Bukan semua pengalaman itu kita dapat rasa, tetapi dengan pengalaman sahabat-sahabat kita berkongsi apa yang berlaku pada mereka. Situasi yang kedua,
Ada juga sahabat saya yang berniaga kedai makan dan dia pun agak berumur dan dia mempunyai tukang masak juga. Pada awalnya gaji yang dijanjikan ialah sekian-sekian. Jadi apabila mereka dah berniaga, dah nampak sale yang ada sale, tetapi tak banyak mana lagi. Dia kata dekat majikan dia kata, "Bos, bulan depan saya nak gaji saya sekian-sekian." Bos dia terkejut. Belum sampai waktu yang sepatutnya ada kenaikan gaji, tetapi dia dah meminta gaji. Kalau bos tak bagi saya banyak-banyak ni, saya berhenti. Jadi kalau kita berada dalam dua situasi itu, apa yang patut kita buat? Sebab itu, dalam bisnes, satu je kesimpulannya, kita kena mahir dengan apa yang kita lakukan. Itu sangat penting. Sama juga dengan saya kebetulan berada dalam situasi yang berbeza dengan mereka. Saya mengambil chef-chef saya hanya mereka mempunyai pengalaman dan saya tidak menggunakan resepi-resepi mereka. Pengalaman mereka berada di dapur lain bertahun-tahun itu, saya menggunakan kebiasaan mereka di sana, tetapi syaratnya follow resepi saya. Jadi tidak ada isu. Kalau dia keadaan tu tadi, saya kata okey, ya silakan, you boleh keluar dan saya boleh buat. Berbeza kan keadaan tu, di mana macam nasi ayam saya sendiri adalah bisnes resepi yang saya create dan saya ajar pada kamu dan kamu hanya ikut sahaja. Jangan kamu ubah resepi ni walau macam mana pun, sebab saya telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Dan kalau kamu ubah dan untuk orang terima resepi kamu, dia akan mengambil masa bertahun-tahun lagi. Jadi jangan ubah. Jadi inilah yang situasi yang saya nak cuba sampaikan hari ini, iaitu apabila hati kita disakiti, kita akan rasa tercabar, dan apabila kita rasa kita cabar, kita buat sesuatu untuk memperbaiki keadaan itu. Okay, sebenarnya kita nak maju, kita nak berniaga, kita nak hidup kita ni relax-relax, kita nak tak mau ada masalah. Kalau ada masalah, kita cuba selesaikan. Dan yang paling penting dalam bisnes ke, dalam kehidupan kita ke, kita kena buang virus-virus negatif yang berada di sekeliling kita. Sebab kita tak nak apabila kita nak masuk cari rezeki, kita lihat dia yang menyakiti hati kita tadi dan hati kita rasa tak senang, dan kerana terpaksa kita kena berada di situ. Sedangkan tempat itu tempat kita. Tetapi kerana kita rasa terdesak, kita rasa tak best. Banyak situasi yang berlaku di mana ada kawan-kawan juga mempunyai bisnes ataupun mempunyai kerja, tetapi mereka tak suka pergi kerja atau masuk ke kedai sendiri kerana wujudnya virus-virus ini. Jadi apa yang kita kena buat? Buang mereka sebelum virus-virus ini menjangkiti orang lain. Kalau kita ada kemampuan, buanglah. Tetapi kalau kita bekerja, nak buat macam mana? Kita bekerja, tapi bila kita masuk kerja, kita rasa macam tak best. Dia ada dua keadaan. Sama ada kita keluar atau kita perbaiki rasa tidak suka tadi dengan berbaik-baik dengan dia. Kadang-kadang kita merasakan kita tidak boleh ubah orang. Apa yang perlu kita buat ialah mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Tapi sudah tentulah dia mengambil satu perkara yang agak susah sebenarnya. Tetapi itu kita kena buat supaya setiap hari kita tidak mahu rasa dalam diri kita ni tak best. Sebab kita nak hidup positif, kita nak move. Kita datang kerja untuk menjalankan tanggungjawab kita. Kita datang berniaga untuk dapat rezeki yang halal dengan perasaan yang best. Okay? Saja nak tanya, sakit hati tak hari ni? Cik komen. Bye.